Imam takbir, dia nak takbir. Padahal dia ikut itu imam. Dia tak niat pun ikut imam. Tapi dia ikut imam tu. Hak ni boleh batal semayang. Boleh batal semayang dia. Dalam Syarqawi dia kata walaupun dia ikut tu pada satu perbuatan ataupun pada salam imam dia ikut, batal sebab dia tak niat ikut imam. Jadi makmum dia kena niat ikut imam. Gitu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian bagi segala rukun sembahyang jenazah. Jadi sebelum ni dia bagi tahu dah, musannif kita bagi tahu dah secara orang panggil secara ijmal, secara borong, rukun sembahyang jenazah ni dia ada 7 rukun. Hak tu dia bagi tahulah secara pukal. Dia bagi tahu satu niat, lepas tu berdiri betul, takbir yang 4, lepas tu baca surah Fatihah, selawat, doa untuk mayat, dan memberi salam. Ni dia nak hurai pula daripada apa yang dia bagi tahu secara borong tu ataupun secara pukal ni. Kat sini dia nak detailkan, dia nak huraikan secara detail lah. Yang kata niat tu macam mana. Jadi huraian bagi segala rukun sembahyang jenazah tu. Rukun pertama niat. Rukun yang pertama tu niat. Dia kata maksud niat tu yakni berniat di hati semasa bertakbir dengan takbir yang pertama, takbiratul ihram. Jadi dia kata niat. Sebelum tu kita bahas sikit yang kata niat ni apa dia niat? Niat ni qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Maksudnya kita qasad, kita nak sesuatu beserta dengan buat. Beserta dengan kita buat sesuatu tu, awal perbuatan lah. Awal pada perbuatan bagi sesuatu tu kita ada nak buat benda tu. Maka hak tu nama dia niat. Jadi niat ni tempat dia dalam hati. Sebab tu musannif dia kata yang ni berniat di hati tu. Sebab hak tu lah tempat niat. Adapun lidah, hak tu lafaz niat, hak tu hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Dia bukannya rukun bagi sembahyang. Lafaz niat tu. Yang nak betul ni niat tu niat di hati. Sebab tu musannif dia kata apa? Yakni berniat di hati. Berniat di hati. Kita sedang kata nak semayang mayat ni lah. Sekali kita tengok apa benda yang nak kena niat tu dia ada bagi tahu lah sekali ke depan sekali. Jadi kita niat dalam hati kita. Bila tu? Semasa bertakbir dengan takbir yang pertama. Yang pertama daripada 4. Takbir yang pertama saja. 2, 3, 4 tu tak payah dah. Yang nak niat ni dalam takbir yang pertama. Apa takbir yang pertama? Dia nak tafsir takbir yang pertama tu takbiratul ihram. Tu maksud takbir yang pertama. Jadi dalam takbir awal sekali tu, takbiratul ihram tu, kat situ kita kena niat. Kat situ kita kena niat. Lagi dia bagi contoh lah. Contoh tengok dia kata, kalau jenazah itu mayat lelaki, maka lafaz niatnya bagi orang yang menjadi makmum, ni lafaz niat. Lafaz niat je. Hak niat betul dalam hati. Lafaz niat ni apa dia? Lafaz niat ni maksud dia kita cerita isi hati kita. Tu orang panggil lafaz niat. Kita nak cerita apa yang hati kita terdetik tu.
apa yang ada kat hati kita tu, kita nak cerita benda tu, maka keluarlah lafaz niat. Jadi lafaz niat ni sunat hukum dia sebab dia tujuan dia nak membantu untuk mudah kita niat dalam hati. Tu. Cuma dia letak nombor satu tu, nombor satu nota kaki bawah, kalau kita jawi nombor satu lah. Dia kata bagi orang yang menjadi imam, kalimah makmum, yakni makmum, hendak digantikan dengan kalimah imaman. Hak makmuman tukar bagi jadi imaman. Tu ya. Apa imaman? Imam lah. Tu dia. Bahasa kita makmum lah. Kalau imam, imam lah. Seimam ni al-muqtada bihi, yang diikut dengan dia, hak tu orang panggil imam. Perkara ini sudah maklum bagi orang yang menjadi imam. Yang biasanya orang yang menjadi imam ni lebih ilmunya orang tu dari makmum. Biasanya hak jadi tu imam ni dia lebihlah ilmu pada makmum. Jadi dia maklum sangatlah. Takkan dia tu imam duduk niat makmuman pula tak? Gitu. Jadi dia mesti niat imaman. Habis. Jadi hak ni untuk orang yang jadi makmum, lepas tu mayat lelaki. Mana ialah usalli ala hadzal mayyiti farada kifayatin. Farada kifayati arba'a takbiratin. Dia kena baca kifayatin. Farada kifayatin, lepas tu arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Tu lafaz niat macam tu lah. Tak ingat bawa kitab lah nak mayat tu. Buka tu. Salli. Dengar kat Wahabi pula marah tu. Salli apa ni Nabi buat ni? Jadi dia kata sahaja, ni terjemah dia, sahaja aku sembahyang. Dia sambung tu. Sahaja aku sembahyang. Sahaja ni apa dia sahaja? Dia asal dia usalli ni aku sembahyang hak tu kan. Tapi sahaja ni dengan makna sengaja. Apa sengaja? Sedang hati. Hati kita ni sedang. Kita sedang tu yang sengaja tu. Kalau kita tak sedang, selalunya tak sengajalah. Kita tak sedang, kata kawan kita ni duduk tengah jalan tu, duduk menerak tengah jalan, kita jalan pak tersepak dia. Jadi kita tersepak tu orang panggil tak sengaja. Tak sengaja, tak sedang. Tak sedang kata dia duduk orang tu. Jadi sahaja ni maksud dia aku sedang. Itu. Sembahyangkan mayat lelaki ini. Hadzal mayyiti. Mayat lelaki ini. Okey. Bab niat menentukan mayat, hak tu wajib. Wajib kena ta'yin mayat. Sebab tu tengok dia kata hadzal mayyiti. Dalam niat dia mesti kena tentu mayat. Hak tak wajib tentu nama. Hak tu tak wajib. Nak kena tentu dak nama mayat, hak ni tak wajib kita ta'yin nama mayat. Tak wajib kita nak ta'yin nama mayat. Mayat tu pula yang hadir. Mayat yang hadir ni maksudnya mayat yang ada depan kita orang yang semayang ni lah. Maka kita tak payah nak tentu pun nama dia apa dia, tak payah tentu. Cukup kita ni bezakan dia dengan mayat yang lain cukup lah. Kita tahu ni mayat duduk depan kita ni lah. Kisah mayang ni memang mayat duduk depan kita ni. Jadi tentukan mayat tu wajib. Adapun tentu nama, hak tu tak wajib. Untuk semayang yang hadir, bukan semayang yang ghaib. Adapun semayang yang ghaib, kalau kita nak mayat yang tertentu, hak tu kita kena ta'yin nama dia. Kalau mayat yang ghaib lah, maksud dia duduk jauh pada kita. Mayat duduk KL tu. Kita semayang kat Perlis. Jadi bila kita semayang kat Perlis, kita nak semayang khusus untuk dia. Kita nak khusus ni semayang ni untuk dia lah. Syarat kita tahulah depa mandi dah apa semua tu, hak tu maklum lah.
Nak telefon orang tak WhatsApp mandi dah. Sini mayang. Jadi kita nak buat khusus untuk dia, maka hak ni dia kena tentu nama. Dia kena tentu nama sebab hak ni ghaib. Kacau. Kena hak nama panjang tu, nama dia saja 5. 5 nama. Tu tak kira dia punya ni lagi. Apa kunyah lah, apalah masuk habis. Kacau tu. Gelaran lah. Tapi padan dengan nama lah. Nama. Kena hak nama panjang tu letih tu. Sebab tu pok ni nak buh nama anak panjang, dia kena fikir lu. Nak susah banyak benda. Nak susah nak talqin. Susah belakang. Susah belakang. Dia nak exam pun susah nak kena tulis nama panjang. Ni mati pun susah nak kena sebut panjang. Panjang belakang. Patut kena buh nama penuh lah. Habis tu. Jadi kalau mayat yang ghaib, kalau kita nak takyinkan, kita nak tentukan lah khusus untuk mayat ni, maka hak tu kita kena takyin nama lah. Tapi kalau kita tak tentu, boleh kita niat nak semayang mayat yang telah dimandikan pada hari ni. Cukup lah. Maksudnya hak ni secara umum lah. Masuk sekali, kalau dia dah mandi pun masuk dia kali lah. Hak ni kita tak khusus untuk dia saja. Mana-mana mayat yang dimandikan, yang telah dimandikan pada hari ni, kita mayang untuk dia. Dia kira semasa. Kalau hari ni lah. Ataupun bulan ni, dia masuk habis dalam bulan. Ataupun tahun ni pun boleh tak? Maksud kalau nak sebutlah, ada yang nak dia sedanglah hati tu. Tapi kita sebutlah bagi mudah untuk tolong hati ni. Sahaja aku sahaja aku sembahyang mayat yang telah dimandikan pada tahun ini. Fardu kerana Allah Ta'ala, atau fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Betul? Hak ni sebab mayat ghaib kita boleh buat macam tu lah. Tapi kalau kita nak khusus untuk dia, kena sebut nama dia. Dia sajalah. Lepas tu kita kena sebut kita kena takyinkan nama dia. Lepas tu kita kena tahulah kata dia tu memang dah dimandikan dah. Jangan tak tahu orang kata tak mandi lagi, kita kalut mayang lu lah. Tak ni apa ikut seorang nak mandi lemak atas dia, sebab dia mayat ni masuk waktu dia selepas mandi. Kalau anak bumi kan? Boleh tak? Boleh mayat boleh. Boleh sebab dia syarat lepas mandi. Maksud dia ke bumi tu memang dah mandi dah. Jadi tak ada masalah kita boleh. Cuma tu syarat dia, kalau hak orang yang dah dikuburi ni kan, itu kita bincang, dia mesti mati tu ketika mana kita dah balik, baru kita boleh mayang untuk dia. Boleh faham? Kalau dia mati baru 3 hari lepas, memang kita balik lah pun. Jadi tak ada masalah. Ghaib boleh, nak pergi semayang kat kubur dia pun boleh. Boleh faham lah? Nak mayang ghaib boleh, nak mayang kat kubur dia pun boleh. Habis. Ada dalam kitab ni dia kata sah semayang atas sekalian mayat yang ghaib, yang Islam, yang telah dimandikan dia pada hari itu, atau pada bulan itu, atau pada tahun itu, seluruh alam dunia. Tu dia lah. Seluruh alam dunia, bukan kata Malaysia aja tu. Hak mati dekat mana-mana lah. Plastik ke apa kan ikutlah. Tapi nak abang kata seluruh alam lah. Seluruh alam masuk habis. Sah. Doa dia tu, Allahumma fil lahu warhamhum wa'afihim wa'afhum. Boh bagi jadi jamak lah. Ya Allahumma fil lahu pula, itu seorang. Hum lah, kena hum lah mereka. Habis tu. Kalau kita tahu mayat tu kita mandi hari kita tahu. Boleh mayang. Mayang ni boleh. Boleh. Lagi panjang mayang. Tak ada masalah apa. Boleh. Tak ada masalah. Bukan gaduh rokok. Takbir 4 kali.
Boleh. 3 bulan. Habis. Jadi boleh, tak ada masalah apa. Cuma kita kena tentu, kalau ghaib ni kita tentulah nama dia. Itulah kita tentulah sembahyang ni untuk siapa, mayat apa, nama sipulan ni. Sahaja aku sembahyang, sahaja aku sembahyangkan mayat. Mayat, lepas tu bubuhlah nama dia. Simpulan. Fardu kifayah 4 takbir, ikutlah nak buh 4 takbir, tak apa-apa, tak apa. Ada ya lah. Dia jadi sendirilah. Bila mayat tu dia tak ada kat kita tu 300 hasta, dia ghaib lah tu. Habis hang tu. Jadi boleh kita tengok dia kata sahaja aku sembahyang mayat lelaki ini. Lelaki ini ni orang panggil ta'yin mayat. Ta'yin mayat dia kena ta'yin lah. Nama tak wajib ta'yin. Ni untuk sembahyang hadir lah. Sembahyang yang mayat duduk depan. Itu tak wajib tak wajib ta'yin nama, tak wajib. Kena nama dia susah pula, letih ya. Magamak tak tahu mayat ni siapa pun tak kenal. Kira kita niat saja aku sembahyang mayat yang disembahyang oleh Tok Imam ini, tak apa lah. Pun boleh. Kita kira kita sedang kata sembahyang mayat ni yang disembahyang oleh Tok Imam yang kita ikut ni. Ikut lah. Dia kira jalan jadi. Jadi dah kita tak tahu. Habis hang tu. Cuma makmum, lagi kita tengok bab makmum tu. Tengok dan maka jika tiada niat ikut imam, nasihat batal lah. Tu bab ikut imam tu lagi kita bincang. Tak mana bab ikut imam tu. Tapi memang ada macam tu lah disebut. Ni tak wajib ta'yin pada mayat yang hadir, bahkan membezakan dia juga. Seperti dia sahaja aku sembahyang atas mayat ini atau atas mayat yang disembahyang oleh imamnya. Tak apa. Tengok. Kita niat atas aku sembahyang atas mayat yang disembahyang oleh imam dia. Jadi Allah padahal kita sembahyang atas sembahyang mayat ni, mayat yang disembahyang oleh Tok Imam ni. Tok Imam dia ni pun cukup lah. Kadang kita kan tahu. Tambah kat Mekah pula lagi ramai hak ni. Hak mati tu. Campur lelaki perempuan tu. Habis. Lagi tengok dia kata lagi. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Dia wajib kita kena ta'arud. Ta'arud ni maksud dia kita kena niatkan fardu. Wajib niat fardu. Kalau tak buh kifayah tak apa kan? Tak apa. Cuma afdal dia letakkan kifayah tu. Afdal. Buh kifayah ni afdal. Hak ni hak musannaf kita bagi ni kira hak afdal lah. Dia tak bagi hak sekurang-kurang tu. Sebab orang kita kalau tahu hak ni paling kurang, dia buat hak kurang tu. Dia tak buat hak afdal tu. Jadi sebab tu dia buh saya hak afdal lah, senang ni. Jadi kita nak niatkan fardu saja pun boleh. Kita nak niat fardu saja pun boleh. Tetapi afdal dia kita buh sekali dengan kifayah tu, kita buh sekali. Kita buh sekali dengan kifayah tu. Cuma ada qaul daripada dalam mazhab kita Syafi'i ni lah. Ada qaul dhaif kata kalau kanak-kanak yang mumayyiz sembahyang mayat tu, dia tak wajib niat fardu. Kalau budak-budak yang budak-budak kanak-kanak yang mumayyiz lah, dia mumayyiz dah, dia nak pergi sembahyang mayat, dia tak wajib niat fardu. Tapi qaul ni dhaif. Qaul dhaif. Tentu dia khilaf ulama lah. Jadi qaul yang mu'tamad dia, qaul yang mu'tamad kata kanak-kanak yang mumayyiz pun dia kena niat fardu juga. Kena niat fardu juga.
Sekarang tu yang dibahas oleh ulama kita pun. Adapun kita ni bukan kanak-kanak dah. Jadi kena niat fardu. Sebab semayang fardu wajib kena niat fardu. Semayang mayat ni fardu. Nah, fardu kifayah. Dia bukan sunat. Sunat, semayang sunat. Kita mengaji bab-bab niat dalam kitab semayang kan. Semayang sunat tak wajib kita niat sunat. Cuma sunat lah kita hadirkan sekali sunat tu. Tapi nak kata kalau kita tak niat sunat, jadi semayang tu. Contoh kita kata aku semayang subuh, dia akan jadi semayang apa? Sunat subuh. Dia tak jadi semayang fardu subuh. Sebab fardu subuh dia kena ada fardu. Nah. Aku semayang duha jadi lah. Walaupun tak buh, sunat duha. Nah, aku semayang subuh, sunat subuh. Aku semayang asar, sunat asar. Dia tak jadi fardu asar. Nampak nah? Jadi untuk fardu wajib kita kena ta'arrud. Nah, ta'arrud ni maksud dia kita niatkan fardu tu wajib. Sebab tu tengok dia kata fardu kifayah. Ikutlah tang kifayah tu nak buh tak apalah, ikutlah tu. Nah, tapi afdal dia hadirkan sekali dengan kifayah tu. Tu afdal dia. Habis tu. Ya, itu tak ada lah tu. Dia ajak dia pada mayat ni cukup lah. Nah, ni tu dia hadir tu. Kita ta'yin lah tu. Nah. Tak apa, tak tahu, tak apa. Pada kita sedang kata kat mayat ni ataupun mayat yang disembahyang oleh imam. Nah, imam dia tak apa. Tak ada masalah lah. Nah, kita sedang kata hadir pun tak apalah. Cuma kalau kita tak niat fardu, nah maka niat tu tak pakai lah. Semayang tu tak jadi. Nah, tak jadi. Jadi kita kena sedar kata fardu. Kena orang tak tahu, dia kan tahu kata semayang mayat ni fardu kifayah ke apa, tak tahu. Orang mayang dia mayang, orang angkat takbir 4 kali, dia angkat takbir 4 kali. Hak jenis macam tu dia niat fardu nah. Oh, ada imam tu solat sunat jenazah tu lagi pening. Nah, kita nak solat jenazah tiap abad lah sunat tu, selalunya macam tu lah. Kita ada solat solat jenazah ni sekali ni. Tiap abad solat sunat pula orang duk ingat sunat selalu. Nah, jadi sebab tu bila dia tak erti kata semayang jenazah ni fardu, macam mana dia nak sedar kata semayang ni fardu? Ni pelik Nah, sebab tu kena mengaji lah. Nah, dia kena tahu. Kalau dia tahu kata semayang jenazah ni kedudukan dia fardu, bila fardu mesti kena niat fardu. Waktu tu automatik dia akan jadi sendiri lah. Nah, dia sendiri lah. Nah, jenis tak tahu dia ikut dan orang takbir, dia pun takbir. Nak terpakai tak terpakai tak tahu. Silap hilap tak terpakai langsung. Nah, takut tu lah. Nah, bila niat daripada awal pun dah tak lulus dah, macam mana nak terpakai? Nah, niat ni penting ni. Tanya, ada dalil innamal a'malu binniyat. Nah, tukang masak buah hafal hadis tu. Nah, tu ada saya tengok tu. Tukang masak tu apa? Pocong-pocong tu. Ni kita kena pocong-pocong. Nah, ada seorang tu, dia promote barang dia lah, dia kata belilah sampai pocong-pocong dia ni. Sambil niat sedekah, dia kata innamal a'malu binniyat dia lah. Tu tukang masak pun ingat hadis tu. Nah, kena ada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Tang tu ta'arud dengan ta'yin tu. Nah, hanya sahaja bagi tiap-tiap urusan tu apa yang kita niat. Kalau fardu lah. Nah, jadi fardu. Ma nawa. Habis tu. Jadi fardu kifayah. 4 takbir ni dia tak wajib lah. Nah, ni hak sunat-sunat belaka ni dia buh ni 4 takbir. Mengikut imam ni kalau dia makmum. Kalau dia imam lah yang mengikut imam lah. Nah, makmum dia wajib kena niat makmum. Nah, wajib makmum tu niat mengikut imam lah ataupun niat jadi makmum.
Kalau dia tak niat ikut imam, batal sembahyang dia. Kalau dia tak niat ikut imam, batal sembahyang kalau dia mengikut imam dengan tak niat tu. Imam takbir, dia nak takbir. Padahal dia ikut itu imam. Dia tak niat pun ikut imam. Tapi dia ikut imam tu. Hak ni boleh batal sembahyang. Boleh batal sembahyang dia. Dalam Syarqawi dia kata walaupun dia ikut tu pada satu perbuatan dia, ataupun pada salam imam dia ikut, batal sebab dia tak niat ikut imam. Jadi makmum dia kena niat ikut imam. Tu. Cuma nak niat tu dia tempat niat ikut imam ni nak hasil pahala jemaah tu dia kena dalam takbir tu. Kalau kita tak niat dalam takbir, niat lepas takbir pun jadi. Jadi. Cuma itulah fadilat jemaah tu kurang. Luputlah. Boleh faham dah? Betul. Macam yang seorang lah. Ogi lah. Tapi kita tak batal lah semayang kita pun. Kita ikut imam walaupun kita niat lepas takbir. Habis yang tu. Mengikut imam kerana Allah Ta'ala ni kerana perintah Allah. Kerana Allah tu kerana perintah Allah lah. Habis. Kalau mayat perempuan, hak tadi mayat lelaki. Kalau mayat perempuan, maka lafaz niatnya ialah usalli ala hadhil maitati fardha kifayatin arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang mayat perempuan ini fardu kifayah, 4 takbir mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi beza sikit lah. Kalau mayat lelaki, hadzal mayyiti. Kalau perempuan, hadhil mayyitah. Hadhil mayyitah. Macam lah kalau doa pun macam tu juga. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'adziba hadhil mayyitah. Kalau perempuan lah. Kalau laki hadzal mayyit. Cukup tu lah. Kerana Allah Ta'ala. Habis ni kerana Allah Ta'ala, kerana menjunjung perintah Allah ataupun kerana perintah Allah. Dia buat nota kaki nombor 2. Kita tengok nombor 2 tu. Ada juga yang menyebutkan bilangan takbir sebelum menyebut fardu kifayah. Dan ada yang menyebutkan fardu kifayah dengan tambah tambah alif lam. Dia tadi fardhu kifayatin lah. Jadi fardhul kifayati. Dia akan jadi gitu. Dipangkal pada kata al-kifayah tu. Walau bagaimanapun lafaz niat itu hanya sekadar memberi penjelasan. Tetapi yang wajibnya ialah berniat dalam hati. Tak apalah. Bukan kata tambah alif lam ke apa. Kalau kita sebut bahasa Melayu pun tak apa dah. Hak tu dia. Hak lafaz niat yang nak betul itu hati. Lafaz niat yang kita mau betul itu yang boleh membantu hati kita untuk niat. Kalau kita lafaz tapi tak membantu hati kita untuk niat, hak tu tak ada faedah juga lafaz niat tu. Boleh faham tak? Jadi yang penting dia boleh membantu hati kita tu. Lepas tu lagi dia kata lagi, kalau mayat kanak-kanak lelaki. Ni budak-budak pula. Maka lafaz niatnya ialah usalli ala hadzal mayyiti at-tifli. Itu kanak-kanak tu, tifli tu. Jamaah tufuli. Kan kita a'tuna tufuli. Tuful. Kanak-kanak tu ramai, budak-budak ramai. Kalau tiflun, hak tu seorang je. Fardhu kifayati arba'at takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyangkan mayat kanak-kanak lelaki ini fardu kifayah 4 takbir mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi boleh tak? Kita niat macam tadilah. Saya tak mahu hurai ni lah. Kita hurai hak awal tadi ni. Dah jelas hak awal tu, pihak nombor 2, nombor 3 ni semua contoh-contoh aja. Jadi kita ambil sama aja huraian macam tadi. Kalau mayat kanak-kanak perempuan, maka lafaz niatnya ialah usalli ala hadhil mayyit maitati. Mayyitati. Ala hadhil mayyitati.
Jatuh titik ya tu. Titik ya hilang. Buh balik titik dia. Mayyitati at-tiflati. Tiflah. Fardha kifayatin arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Ma'muman. Kalau imam, imaman. Tu maklumlah. Kalau tu imam ni tukar makmuman tu yang dia habaq tadi ni. Dia habaq tam makmuman tu tukar bagi jadi imaman. Sahaja aku sembahyangkan mayat kanak-kanak perempuan ini fardu kifayah 4 takbir mengikut imam kerana Allah Ta'ala nak kerana Allah Ta'ala. Habis tu. Habis bab kita kata bab niat ni. Mana tadi jatuh titik. Habis. Budak-budak yang belum balik, apabila dia balik, dia balik mayat. Dia kalau ikut tak boleh lah. Sebab dia tak balik lagi. Kalau dia mayang waktu tak balik tu. Habis lah. Tak boleh lah. Dia kalau kita nak mayang mayat ni dekat kat kubur lah. Kita pergi mayang mayat kat kubur tu lah. Syarat dia mesti mayat tu mati lepas kita dah balik lah. Waktu kita dah balik dah baru mayat tu mati. Tu boleh kita pergi mayang. Esok pergi tengok tarikh. Daripada kat Batu Nisan tu. Tarikh-tarikh bila mati semua kan. Kita boleh tahu kita balik ada waktu tu. Ni aku balik ni mayang takbir 4 kali. Tak buat pusing. Kalau dia tak kalau dia balik dah tak apalah. Kalau kut dah dia tak semayang lagi kat pak dia tu. Kalau dah semayang dah habislah. Contoh kalau dia tak semayang lagi, dia pun pak dia mati waktu dia balik. Jadi dia boleh pergi mayang kat kubur. Pergi mayang kat kubur. Habis hang tu. Rukun kedua. Rukun kedua berdiri betul. Rukun yang kedua daripada 7 rukun tu berdiri betul. Berdiri betul ni hak ni bagi orang yang mampulah. Kita kena kait tu lah, orang mampu. Dia ingatlah semayang fardu wajib berdiri. Kalau boleh berdiri dia kena berdiri. Mayang sunat aja yang kata tak wajib berdiri tu. Kita kena ingat rukun yang kata berdiri ni, qiyam ni, berdiri ni dia rukun untuk sembahyang fardu. Mayang-mayang ni fardu lah. Sebab tu kena berdiri. Kena berdiri. Tu pun kalau mampu berdiri lah. Kalau hak jenis duduk wheelchair memang tak boleh berdiri, nak berdiri mana? Mayang duduk lah. Nampaklah. Jadi rukun kedua ni berdiri. Kalau semayang sunat boleh berdiri ni. Bukan tak boleh berdiri, berjalan pimah, tapi nak mayang sunat ambil duduk. Ikut suka lah. Boleh, tak ada masalah sebab berdiri itu bukan rukun bagi semayang sunat. Kita mayang ambil duduk, mayang lah. Cuma dia pahala kurang daripada orang yang semayang berdiri. Tentulah dia kurang separuh. Habis. Jadi rukun kedua ni berdiri betul ni kena kaitlah berdiri betul bagi orang yang mampu. Sebab tu dia kata tetapi jika uzur. Kalaulah dia uzur. Uzur maksud uzur kat sini, uzur dengan kalau dia berdiri boleh hilang khusyuk. Dan kalau dia berdiri juga hilang khusyuk. Sakit dia tu teruk sikitlah. Kalau berdiri ni hilang khusyuk. Khusyuk ni maksud dia khusyuk secara umum lah. Kalau orang yang khusyuk semayang ni punya sakit, orang tu akan hilang khusyuk. Dia kira gitu. Yang duk kira dia, yang duk kira khusyuk dia tak aku berdiri sakit ni memang hilang khusyuk. Kalau duduk pun tak sakit tapi tak khusyuk juga. Duk kira dia letih. Menerak pun tak khusyuk mak kira dia. Jadi kalau gitu tak boleh. Tak boleh kira dia. Dia kena kira sakit terani ni secara umum dia. Kalau orang yang khusyuk semayang sakit terani ni dia boleh hilang khusyuk. Maka ketika tu dah boleh duduk. Hak tu orang panggil uzur. Nak uzur. Boleh duduk lah.
Jadi dia semayang sambil duduk lah. Nah, habis. Jadi kalau boleh berdiri, dia kena berdiri. Kena berdiri. Dia tak usah macam yang fardu, dia tak ada rokok, dia tak ada nak sujud. Kalau saya diri saya boleh, nak rokok payah. Tak payah, tak apa. Mayat-mayat tak ada rokok. Nah, mayat-mayat tak ada rokok, tak ada sujud apa. Diri saja. Berdiri saja boleh, kena berdiri ya. Nah, yang pergi duduk lah. Habis. Dia sama dengan semayang fardu lain lah. Kalau dia berdiri, kalau dia berdiri sikit, dia kena berdiri juga sikit. Lepas tu dah berdiri sikit, dia goyang-goyang. Nah, dia rasa sakit ni, tak boleh tahan lah. Lepas tu baru duduk. Macam semayang fardu lah. Nah, macam semayang fardu biasa ni. Tu kata berdiri betul. Tetapi jika uzur, boleh dikerjakan dengan duduk. Nah, boleh buat dengan duduk. Kalau tak boleh duduk, mengiring. Tak boleh ngiring tak? Melentang. Nak pergi mayang tak? Dia pun duduk melentang lah. Lepas dia mayang-mayang tu, orang mayang dia pula. Kira dengan dia boleh jalan. Package. Package tu. Hak tu pun boleh, tak ada masalah apa. Lagi dia kata lagi, rukun ketiga. Pilih satu. Rukun ketiga bertakbir. Berapa kali takbir? 4 takbir. Kena 4 takbir. Kalau kurang daripada 4, tak sah. Tak pakai mayat-mayat tu. Dia mesti 4 kali takbir. Kalau dikurangkan daripada 4, ni buat 3, tak larat. Tak sah. Tak sah semayang mayat tu. Sebab apa? Sebab tak cukup rukun. Dia 4 tu dia masuk terus satu rukun. Dia mesti kena 4 kali takbir. Kalau dia takbir lebih daripada 4. Kalau dia takbir lebih daripada 4, walaupun dengan sengaja, hak ni tak batal. Tak batal dia punya semayang dia. Orang yang rajin 8 kali takbir baru bagi salam. Tu dia punya lajak rajin tu. Ada apa? Tapi hak tu dalam fiqh mazhab Syafi'i macam tu lah. Ada hadis tu cerita berapa kali takbir. Saya pergi mengaji, ada seorang Habib ke Syekh daripada Yaman lah, dia duduk cerita lah. Dia ada satu kitab tu, saya ada kitab tu, dapat kitab tu, ada satu hadis tu 7 kali buat takbir untuk mayat-mayat. 7 kali takbir, 7 kali. Tapi adillah, dia bukan masuk dalam ni. Kita nak tahu cara nak buat ibadah, dia kena masuk kitab fiqh ke, bukan masuk kitab hadis. Nak abang kata ada hadis macam tu. Macam mana ulama bahas, wallah alam lah. Tapi ada. Bila buat gitu, dia ada cerita. Ada satu tempat tu dia buat 7 kali. Ada orang bertanya, kawan tu buat kulat hadis. Memang ada hadis tu. Tak apalah, 7 kali. Lepas tu saya bisik dekat budak tahfiz tu. Saya tanya, Syekh nak baca apa kalau sampai 7 kan? Kalau 4 kita tahu kan nak baca kan? Dah habis majlis tu, budak tahfiz pun tanyalah Syekh tu. Kalau kita takbir sampai 7 ni nak baca apa takbir 7? Lepas tu Syekh tu pun, hak ni lah soalan yang saya tunggu. Hak ni soalan yang saya tunggu. Sebab apa? Saya nak tengok budak-budak ni bagi perhatian ke tak? Soalan macam ni yang patut ditanya. Padahal kita yang ni duk jarum budak tu, tak kira tanya dia ni. Lah. Kita jolak lah. Kita jolak. Dia kata, dia kata, dalam mayang ni boleh dia doa apa pun. Doa apa. Cuma jangan ada khitab macam mana syarat dalam semayang. Macam tu ya. Tapi kita tak buat lah takbir 7 tu. Nak ikut mazhab mana, Allah alam lah. Yang kita dah ikut ni mazhab Syafi'i 4 lah. 5 kali takbir. Dia kalau lebih 4 tak batal walaupun sengaja. Tapi kita ni yang mai dia 4 je. 4 je. 5 orang kata kaya pula. Takbir tu tak banyak, kita yang tu 4 tu. 4 tu. 4 tu ya. Dalam kitab fiqh kita pun sebut 4 tu ya.
Dia betul. Tak tahu kalau kita pergi mayang Mekah pun 4 kan. Mana ada. Tak wajib kita ikut makmum. Tak wajib ikut. Tapi memang tak batal pun. Tak batal. Kalau ikut pun tak batal. Sebab dia tu imam pun tak batal. Kecuali kalau imam tu dia i'tiqad kata takbir lebih pada 4 batal semayang. Kalau kawan yang takbir ni bukan mesti imam lah. Orang semayang-mayang ni dia i'tiqad, dia pegang kata apa? Kalau takbir lebih pada 4, dia mengaku dalam hati dia kalau lebih pada 4 batal semayang. Dia takbir juga batal. Hak tu batal. Sebab apa? Sebab dia dikira dia i'tiqad sesuatu yang membatalkan semayang, lepas tu dia buat benda tu. Dia buat juga benda yang membatalkan tu. Padahal asal tak batal pun. Tapi disebabkan dia i'tiqad, dia mengaku kata hak ni batal. Lepas tu dia buat juga. Maksud dia nak bagi batal lah. Maka ketika tu batal semayang lah. Batal. Habis. Cuma dalam kitab dia kata kalau imam takbir lebih daripada 4 kali tak wajib. Dan tak sunat pun kita makmum ni ikut tu imam tu. Tak sunat. Dia tak wajib, tak sunat pun kita turut. Kalau kita nak mufaraqah pun tak apalah. Tu imam apa tu imam ni sampai 7 kali 8 kali tak berhenti gini. Takbir apa dah. Kita mufaraqah. Faraqah bagi salam, tak apa. Tak ada masalah apa. Kita tak tahu tempat letak takbir, tak tahu. Tempat letak takbir. Lepas berlempat Kita tak tahu. Tak tahu lah. Yang kita tahu lepas Fatihah, takbir mula tu Fatihah lah. Lepas tu kita takbir nombor 2 selawat. Lepas tu takbir yang 3 doa kat mayat tu. Takbir yang nombor 4 doa untuk orang yang orang umum lah. Umum lah kita tahu. Lepas tu dia buh takbir yang kelima pula. Tak tahu dia baca apa. Dia takbir saja kot. Habis yang tu. Cuma tak wajib. Sunat pun tak kita ikut tu. Kita nak niat furqah pun boleh dah. Tapi afdal dia kita tunggu juga lah. Tunggu bagi salam dengan tok imam tu. Tu yang afdal dia kita tunggu bagi salam dengan tok imam. Kalau makmum ikut pun tak batal apa pun. Tak batal pun tak batal pun semayang makmum kalau dia ikut takbir hak lebih tu. Tak batal. Kalau batal dosa lah. Kalau saja buat bagi batal berdosa. Dosa. Dosa. Mayang fardu dia kena jaga. Dia bukan mayang sunat. Mayang sunat. Mayang sunat pun saja buat bagi rosak tu dosa juga. Masuk dalam kaedah umum tiap-tiap ibadah yang fasidah hak tu hukum dia haram. Cuma mayang sunat ni kita boleh nak berhenti. Hak tu je. Nak berhenti tu boleh. Tapi saja-saja nak buat bagi lingkup semayang tu hak tu tak boleh ke? Mayang sunat pun. Kalau tak sedap benda tu terjadi kan. Macam tadi takbir tak cukup kan. Takbir 3 kali lah, lepas tu 4 kali kan. Takbir 3 kali, dia tak ingat, dia tak usah, dia tak ingat 3 atau 4, 3 atau 4. Dia takbir 3 kali, itu batal lah maksudnya kan. Kalau 3 takbir batal kan. Takbir. Tapi kalau macam tu dosa tak? Dia tak ingat. Dia tak ingat takbir 3 ke 4. Dia ingat dia 3 ke 4 dia, tapi dia takbir 3 ya senangnya. Sebenarnya 3 lah. Sebenarnya dia guni kalau dia 3 ke 4. okey, kalau dia main ragu-ragu macam tu, dia kena tambah lah. Bila 3 4 3 4, maksud dia 3 kalau ikut dia. Hak yakin tu 3. Jadi dia tambah satu lagi bagi cukup 4. Bukan dia yakin. Dia sebenarnya takbir 3, dia tak yakin. Dia ingat 3 ke 4, 3 ke 4. Dia bukan yakin kata 3, tapi dia sebenarnya takbir 3, tapi dia ingat macam 4 lah, tak? Bila dia main 3 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Maksud dia yang syak dia mana? Hak dia ragu-ragu tu. Bukan betul 3 tu.
Empat yang dia ragu. Yang dia duk mai buat ke tak buat lagi tu, hak empat tu. Hak tiga tu selesai dah. Tapi dia ada nak buat empat tu, imam bagi salam lah. Tak apa, dia takbir. Takbir. Takbir, lepas tu baru bagi salam. Jangan dia pergi salam terus, jahanam mayang tu. Jahanam. Dia macam tu, macam rakaat ke lah. Macam rakaat ni 3-4. Dia kena ambil 3. Nah, hak 3 tu yang yakin sebenarnya. Yang 4 tu yang syak dia. Nampak tu yang kita tak tahu buat ke tak buat tu. Dia satu je yang syak, bukan dua-dua. Cuma dia mai 3-4 tu. Syak ni. Nah, habis tu. Tambah tu. Jadi takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Nah, termasuk takbiratul ihram masuk dalam kata 4 itulah. Dalilnya hadis yang berikut, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara 'alal mayyiti arba'an wa qara'a bi ummil kitabi ba'da takbiratil ula. Dia kata daripada Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertakbir 4 kali semasa menyembahyangkan jenazah dan membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama, takbiratul ihram. Takbir pertama tu maksud dia takbiratul ihram. Hadis sahih riwayat Imam Syafi'i. Rawahul Imam Syafi'i. Diterangkan juga diterangkan juga dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Bukhari pun ada juga. Nah, riwayat Imam Bukhari tu dia letak nota kaki tu, nombor hadis apa semua tu. Disunatkan mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir yang tersebut. Sunat angkat tangan. Nah, Allah baca takbiratul ihram lah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sunat lah. Kalau dua belah boleh angkat dua-dua. Kalau tak boleh angkat sebelah lah. Sunat angkat sebelah. Ma la yudraku kulluh la tutraku kulluh. Nah, barang yang tak boleh dapat semua jangan tinggal semua. Jadi sunat dia angkat tangan tu, sunat hukum dia macam dengan takbiratul ihram. Nah, sunat. Betul sunat bahawa bagi tak angkat tangan takbir. Dia pun tak angkat dah. Angkat kita angkat. Allah. Dia pun Allahu akbar aja. Pun tak angkat lah tangan doa tu. Saya tak tahu, saya tak apa rapat sangat dengan Wahabi ni. Tu tak apa tahu. Kenapa? Imam angkat tak? Imam angkat ke jamaah ya. Takbiratul ihram ni angkat lepas tu 2, 3, 4 angkat. Dia tak angkat lah. Ni baru saya tahu ni. Saya baru saya tahu. Dia sunat juga. Nama mazhab kita Syafi'i sunat lah angkat tangan. Untuk takbir tu. Sebab apa? Tengok, ini disunatkan mengangkat tangan tu berpandukan amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ni anak Sayyidina Umar, orang yang banyak ikut sunnah Nabi. Apa yang dia buat tu dia banyak ikut Nabi. Kalau jalan pun tempat tu Nabi kono, dia kono juga. Padahal waktu Nabi kono mungkin ada apa-apa. Dia kono juga sebab Nabi kono. Tak kira ada apa kata tak apa, dia kono. Ni Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi angkat tangan tu ikut dia. Ikut sahabat lah. Ikut sahabat. Puak tu tak angkat tangan, dia ikut apa? Imam. Ni ada perbuatan sahabat. Boleh tengok dalam kitab mana ni, nombor 3 tu kitab Al-Um. Tu dia. Kitab Al-Um. Tak angkat tangan. Angkatlah, ada panduan daripada sahabat. Mungkin sahabat dia nampak Nabi lah. Dia semayang dengan Nabi. Tak apalah tu. Rukun keempat, membaca surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam.